Okey, so hari ini kita akan buat tajuk pertama iaitu fungsi. Ini latihan by topical, soalan-soalan peperiksaan kertas 1 AdMath Form 4. Okey, macam mana kita nak jawab soalan pertama? Soalan pertama ni dia kata kat sini Raja satu menunjukkan hubungan antara set P dan juga Q menggunakan tata tanda yang A ni, ungkapkan F dalam sebutan X. So kalau kita nak cari Fx, sekarang ni kita nampak kat sini ini adalah satu kepada satu. Tak apalah dia satu kepada satu. Yang ni sebab memang tak boleh detect apa-apa kat situ. Yang ini 5 kepada 2 per 10. Dia macam tu. Okey, yang ni H kepada 1 per 10. Dan yang ni 20 kepada 5 per 100. So, bila bawah ni yang susah ni. Bila dia per 100, so kita kena bagi atas ni pun jadi 100. Maknanya, kalau nak yang ni jadi 100, cikgu cakap tadi, yang ni jadi tambah kosong. So, yang ni pun kena bagi 10 lah. Kan? Macam tu. Alright. Nah, kita nak cari 5 saja. Kalau 5 saja, so maksudnya 5 adalah sama juga 10 per 100. Okay. Kalau H saja adalah 10. Ni 20. 2 darab 10 kan. 10 bawa pergi sini jadi 2 darab 10, 20. 20 per 100. Yang ini 10 darab 1 jadi 10 per 100. Dan yang ini 20 sama juga. Dia tak ubah lah. 5 per 100. So, bila semua dah ada macam ni, cikgu nak cuba kecilkan benda ni lah. Jadi atas dia mesti jadi sebagai 1. Okay. So, bahagi dengan 20 dapat 1. 100 bahagi 20 dapat 5. So, kita dapat 1 per 5. Yang ini bahagi dengan 10 kita dapat 1. Ini bahagi 10 kita dapat 100 bahagi 10 dapat 10. Yang ini pula bahagi 5 dapat 1. Yang ini bahagi 5 dapat 20. Okey, nampak apa kat sini? Nampak tak sesuatu? Maknanya, maknanya sini fx. Sama juga dengan ini x. Sebelah sini. Kan? Ini x. So, kita nak tahu x tu macam mana? 1 per dengan 5. 1 per dengan 10. 1 per dengan 20. Yang tak berubah 1. So, kita tulislah 1 sebab dia tak berubah. Dia tetap 1. Yang berubah ni, yang bawah. So, yang bawah ni kita namakan sebagai X. Tu cara dia. Okay. So, hubungan antara fx adalah 1 per x. So, kalau Arif nak tahu sama ada boleh dapat ke tak, cuba ambil fx sama juga dengan 1 per x. Kita masukkan contoh kita ambil 20 1 per 20. Betul tak? Adakah kita dapat 0.05? Cuba tekan kalkulator. Alhamdulillah. So, dapat macam tu dah caranya. Kita boleh nampak pattern. So, yang mana tak berubah tu, Arif tak 1 kat atas. Yang berubah letak sebagai X. Itu je cara dia. Tapi kena cari kesamaan. Toik, toik, toik. Macam tu. Ataupun yang ni kan sebenarnya boleh juga kita buat sebagai yang berubah ke cikgu nampak kat sini kan. Dia ataupun kat sini yang ni pun kita boleh buat dia sebenarnya. Dia adalah X per 100. Tak ada masalah pun. Tak perasan tak? Kan? Tapi X dia kejap tak boleh juga sebab dia X dia 5. Ni X dia 10. Nanti kalau masuk tak dapat nilai. Kalau kita masuk 5, tak dapat, tak boleh. Dia mesti macam ni. Ya? Sebab kalau kita masuk X dia, katalah kita masuk X sama juga 5. So, 5 per 100 kita tak dapat. 5 per 100 kita tak dapat ni. 20. Kita reverse dia tak boleh juga. So, tak apa pakai ini je. So, lebih senang lagi. Okay. Lagi faham yang ni kan? Sebab kita masuk je terus dapat jawapan. Okay. So, yang ni adalah 1 per, kalau ini 1 per 20, kalau contoh lagi 1 per 5. Okay. Cikgu masukkan sekarang X tu sebagai 5. Dapat tak 0.2? Cuba calculate tengok. Pakai calculator. Yes, 0.2. So, ini cara dia. One of the way adalah ini cara dia. Kalau rasa macam, payahnya masuk-masuk. Yang ini, kita kena cuba dulu. Kalau tak dapat, teruskan buat yang ini. Kalau dapat, itulah jawapan dia. Itu adalah salah satu cara lah. Kita panggil kaedah cuba cara. Gitu.
Okey, so siap yang first. Yang kedua. Hmm? Mhm. Mhm. Oh, okey. Okey, cikgu padam sikit yang ni eh. Cikgu padam sikit yang ni. Oh, ada tak faham kat situ. Okey. Sini adalah fx, cikgu buat fx. Sini adalah x, cikgu. So, fx ni yang ni aset P ni adalah fx. So, ini 1, 5, H, 20. Perasan tak? Cikgu tulis balik je. Yang mana kali x adalah 1, 0.2 cikgu tukar jadi 2/10. Perpuluhan tukar kepada pecahan. Nampak tak? Faham ke? Ini 1/10. Yang ini 5/100. Okey, setakat tu faham tak? Okey. Kemudian, cikgu tak nak dia 10, dia bawah dia 10. Jadi macam, payah juga kita nak samakan dia. So, kita buat dia per 100. Tengok paling besar lah. Sebab 100 nak pergi 10 tak boleh. 10 pergi 100 boleh. So, kita buat dia per 100. Bila yang ni per 100, maknanya cikgu ambil, cikgu bagi lagi nilai ni 1/10 dengan 10. Baru dapat 1/100, betul tak? So, yang ini pun cikgu kena bagilah dengan 10. Kalau sini bagi 10, betul tak? So, sama juga yang ni. Bagi juga dengan 10. Ni maksudnya kita tambah, kita bagi dengan 10. Ni kita bagi 10. So, bila belah kanan ni bagi 10, belah kiri kena bagi 10. Dia macam tu lah. Gitu. Okey. So, bila dia dah bahagi kat sini, masih lagi kita tak dapat, formularizekan dia kan. So, sebab bila kita masukkan, katalah kita masukkan, okey, 2, adakah kita akan dapat 2/100? Adakah kita akan dapat, boleh juga sebenarnya. Tapi kita dapat dalam bentuk 5/10 sebab dia besar. Jadi cikgu nak sekarang ni, kita buat dia sampai dia kecil ni pun boleh, tak ada masalah masuk. Jadi cikgu kecilkan lepas tu, 2/10, 2 per, sebelum cikgu kecilkan, lupa pula. Yang ni ke sini, cikgu nak dia dalam keadaan dia jadi 5 je. Sebab ni kan 5 kan. So, cikgu tak bolehlah buat dia 5/10 tu yang cikgu tukar dia. Jadi, 2 per, dia macam ni. Cikgu ambil yang ni. Cikgu nak tunjuk contoh. Jadi, cikgu ambil yang ni. 5/10 sama juga dengan 2/10 sebenarnya. 2/100 kan? Betul tak? Tapi, tapi kat sini kita ada 5 je. So, cikgu tak boleh lah 10 kat sini. So, cikgu buat apa? 2/10 tu, 2/100 tu. Lama tak buat. Sekejap Okay. So 5 tu kat situ sama juga dengan 2/100 tu. 10 ni cikgu angkat pergi kanan. Jadi darab 10. Macam tu. Nampak tak? Sebab tu cikgu dapat 2 darab 10 adalah 20/100. Macam ni. 20/100. Faham tak? Okay. So, bila kita dah ada 20/100, yang ni pun sama teknik dia. Dapat 10/100. Ini pun sama teknik dia. 5/100. So, masih lagi kita tak dapat kesamaan. Yang sama per 100 je. Macam tu. So, kat sini pun sebenarnya kalau katalah kita letak yang mana sama per 100. Maksudnya yang tak sama adalah X. Sini, sini, sini. Yang atas tak sama. Yang bawah 100. Okay. Cuba kita masukkan 20 ke atas. Bukan. Kita masukkan nilai 20 ke atas. Betul. Kita masukkan nilai 20 ke atas. Adakah kita akan dapat 5? Kita dapat berapa? 0.2. Oh, masuk yang ni dapat 0.2. So, kita masih lagi belum. Maknanya kita duduk kat sebelah sini. Kita belum lagi masukkan nilai tu sampai dapat sini. Jadi, nak dapat sini, kita kena kecilkan dia. Nampak tak? So, bila kita kecilkan dia, kita akan dapat pattern tu. Bila cikgu kecilkan, maknanya atas dia cikgu nak semua jadi sama lah. Sebab kita nak bagi dia sama ni. Bila sama dia jadi 1. So, cikgu akan bagi yang ini dengan 20. 20 bagi 20 dapat 1. 100 bagi 20 dapat 5. Sama juga ini. Bahagi dengan diri dia sendiri 10. 10 bagi 10 dapat 1. 100 bagi 10 dapat 10. Tu yang dapat 1/10 tu. Yang ini pula sama je cerita. Bagi dengan 5. 5 bagi 5 dapat 1. 100 bagi 5 dapat 20.
Itu yang kita dapat 1/20. Faham tak? So, bila kita dah ada bentuk macam ni, kita try sekali lagi, kita akan dapat 1/x. So, bila kita dapat 1/x, tu cikgu kata dia dapat 1/x. Cuba kita ambil nilai ni kat sebelah sini. Ambil 5. Jadi 1/x, x adalah 5. Adakah kita akan dapat 0.2? Kira-kira tadi ya dapat. Bila dapat, betul lah. Formula ni lah yang kita boleh pakai. Itu dipanggil kaedah cuba jaya. Okey, faham Okey, so ini fx dia sama juga 1/x. Siap satu cerita. Dia memang kena tengok banyak kali supaya nampak pattern. Supaya senang kita nak buat. Okey, untuk nilai h. Apa nilai h kat situ? Senang dah sebenarnya. Kalau sini kita ambil 5, sini kita ambil 20, h sini apa dia? 10. Ya, betul. Nampak tak? Dah makin mudah. Sebab dah makin nampak. Okay, good. So kita dah selesaikan semua kan, cikgu? Macam tu. Yes. Sebab kita Jadi cikgu, Hmm. soalan A dan B ni, memang dia tulis jalan kerja Dia kalau kerja jalan kerja cuba jaya ni macam ni je lah. Ikut congak kamu tulis kat situ. Jalan kerja dia, kalau kita tak nak tulis pun macam ni pun diterima pakai. Kamu tulis direct macam ni pun macam ni dah. Lepas tu masuk nilai macam ni pun okey je. Diterima pakai sebab dia kaedah cuba jaya. Takkan kamu nak cuba jaya congak kat dalam tu. Gitu. Faham Maknanya kamu tulis je macam ni pun okey je. Gitu. Sebab dia 4 markah kalau perasan lah. 4 markah dia tak payah banyak. Maknanya okay, ni 1 markah, ni 1. Kita boleh agak lah berapa kan. Okay. Nah, yang C pula. Jika set P mewakili semua nombor bulat, adakah setiap objek? Tapi yang ni cikgu rasa 2 markah. 2 markah kamu tulislah sikit. Mungkin yang ini yang terbaik ni jalan kira yang cikgu tunjuk ni. Kan? Tunjuk daripada sini macam mana fx tu. Lepas tu nilai dia kita kecilkan supaya kita dapat formularize dia. Ni 1 markah ni kat sini. Lepas tu tulis formula yang kamu dapat 1 markah. Dah 2 dah. Ni 1 markah jawapan dia sebab senang. Yang C ni, jika P mewakili semua nombor bulat, adakah setiap objek mempunyai image? Nah, sebelum kamu jawab, tolong bagi tahu cikgu, apa definisi nombor bulat? Whole number, apa definisi whole number? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Semua nombor macam ni kan? Nombor bulat, betul tak? yang nombor ada Betul. Yang tak ada perpuluhan. Dia memang nombor seketut-seketut. Macam tu. So, dekat dalam ni, dia bermula dengan sifar. Okay. Kalau kamu masukkan, kalau Arif masukkan 1 dalam 1/x ni, kita dapat jawapan dia, betul tak? Masukkan 1, kita akan dapat jawapan dia ni. 1, maksudnya 1/1 dapatlah 1. Betul tak? Masukkan 3 pun dapat jawapan. Masukkan 5, dapatlah yang ni. Masukkan 10, dapat ni. Masuk 20, dapat ni. So, masuk semua whole number, tak ada masalah. Tapi, cuba masukkan, yang paling nak kena check whole number adalah sebab takut dia tak tertakrif. Cuba masukkan sifar. Apa jadi? Tekan calculator. Yes, tidak tertakrif. Dia keluar math error, maksudnya dia tidak tertakrif. Sebab tu kita kena tengok definisi. Saya. Hai Ira, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, tak apa. Masuk je. Okey. So, kita tengah buat nombor 1. Sekejap kita pergi. Kita ada lagi 5 question. Kita. So, yang ni tak tertakrif. Bila tak tertakrif, adakah setiap objek mempunyai image? Mana ada. Dia tak tertakrif, tak ada image lah. So, kita kata apabila X adalah sifar, maka image tidak tertakrif. Image baginya tidak tertakrif. Tak adalah image. Gitu maksudnya. Okay, faham ke? Okay, good. So, maknanya kat sini apa keyword dia? Whole number. Sifar. Sifar 1, 2, 3. Sentiasa check sifar. Dan kita tahu juga definisi tak tertakrif. Ingat tak? Nombor tak tertakrif adalah di bawah dia
sifar. Maknanya kalau sifar bagi satu nombor, kita akan dapat sifar kan, kosong kan. Masih lagi tetap takrif. Tetapi bila kita bahagikan satu nombor tu dengan sifar, memang tak boleh. Dia tak akan dapat. Kita akan dapat math error. Tidak akan tertakrif. Tidak boleh apa-apa pun dibagi sifar. Okey, so itu definisi besar kamu kena tahulah bila buat fungsi. Okey, so siap dah soalan nombor 1. Sekarang kita nak buat soalan nombor 2. Aira, kita buat nombor 2 Aira eh. Okey, semua dah sedia dengan kalkulator? Okey. So yang ini rajah 2 menunjukkan graf bagi fungsi fx. Modulus modulus ataupun apa dia panggil? Ah, mutlak. N. Kan? Apa tahu modulus mutlak apa? Kita panggil modulus je lah. Maknanya nilai dia kejap lagi fx itu sentiasa positif. Okay, very good. So modulus ni maksudnya nilai fx kejap lagi yang akhir kenapa pula yang akhir? Nilai fx sentiasa positif. Tu je ceritanya. Okey, jom kita buat soalan nombor 1. Alah senang je soalan. Nyatakan objek bagi 9. Ni 9. Okey, sebelum kamu nak nyatakan objek, cikgu nak tanya, mana satu image, mana satu objek dalam ni? Ini objek. Image dia? Ha? Boleh, boleh. Okey, yang ni, kalau X ni siapa dia? Image dia. So, dia tanya kat sini, apakah objek bagi 9? Bukan. Terbaliklah kita. Ni bukan objek, ni image kan? Ini image, ini objek. Betul. Terbalik. Okey. Tak apa. Sebab tu kita kena stay out, kita kena tahu. Ni step dia. Kamu kena tahu mana satu image, mana satu objek. Okey. So, dia kata objek bagi 9. Maknanya objek bagi image 9. So, image dia sini. Dia teruk sangat 9 dia ni. Cikgu pun herut dia buat. Ni lah 9. So, tengoklah sini. Ting, 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 ting. Jawapan dia apa? Dah. Susah tak? Tak susah. Tapi kena faham lah. Kan nanti kamu cari, dia buat bela. Sebab tak faham. Yes. Sekarang, image bagi 4 pula. Macam mana nak buat? Tak ada 4 kat sini. Help. Macam mana nak buat? Dia buat bela pula. Dia bagi, tahu. Dia tak bagi, tak tahu. Okay. Kalau dia tak bagi, buat macam ni. Yang B yang cikgu tunjuk. Makanya ada benda ni sebab dia nak tolong kita carilah. Dia punya image dia. Kalau image dia nak apa? fx dia kan? Maksud dia nak fx lah. Sebab fx ni adalah image. Betul tak? Untuk 4. Di mana yang ni nilai dia adalah 3 tolak 2x kan? So, kalau dia kata dia nak image bagi 4, maksudnya x ni bersamaan dengan 4. So, 3 tolak 2 kali dengan yes. Berapa jawapan dia? Cepat kamu. 3 tolak 8. Berapa? 3 tolak 8. Tapi yes. Pandai nak murid saya tu lah yang paling cerdik. Saya suka awak. Yes. Jawapan dia 5. Tulis yang macam ni dapat lah. Ni. Sini B dah. So, tak ada isu. Dah dapat jawapan. Okay. Seterusnya. Tapi kamu kena faham lah. Nampak tak? Bila cikgu tanya tadi, senyap dulu. Ni caranya ya. Okay. Yang C, insyaAllah lepas ni cikgu tak nak tengok dah. Kenapa tak dapat cari jawapan? Sedangkan persamaan tu dah dibagi kat atas tu. Itulah fungsi dia. Untuk kita cari jawapan apa dia nak. Okay. Seterusnya kita buat C. Domain antara kosong sehingga lebih kecil dan sama dengan kosong. Fx tu sehingga lebih kecil atau sama dengan 7. So, macam mana kita nak cari domain? Apa benda domain? Julat dia.
Kita nak cari julat dia. Okey. So kita nak kat sini maknanya dia nak tahu tau fx ni apabila berapa nilai fx apabila x adalah sifar. So macam biasa fx adalah 3 tolak 2x. Tetapi apabila x dia sifar, kan dia cakap ni. So berapa nilai fx dia? Salah. Sekejap. Bukan apabila dia sifar. Kau jangan kau. Dia nak cari fx. Salah cakap. Okay, dia nak cari fx. So dia kata ni tolak 2x ni. Fx ni apabila fx ni yang sifar. Fx tu yang sifar ni. Sorry salah cakap. Fx dia yang sifar. Jadi nak tahu x dia berapa bila fx sifar. Gitu. So kamu carilah x dia. 3 tolak 2x sama juga sifar. Tambah tolak sifar lah juga. So x tolak 2x adalah negatif 3. X sama juga negatif 3 per 2. So kita dapat dah satu, betul tak? Yang sini dah dapat dah. Ni yang buah 7 pula. So apabila fx kamu tadi tu adalah ini 3 tolak 2x tadi tu adalah 7. Macam tu. Markah dia mengacau. Cikgu padam. Okay. Okay. So yang ini. So 3 tolak 2x sama juga tambah tolak 7. Okay. Tolak 2x sama juga dengan tambah tolak. Tambah tolak lah pula. 7. Lepas tu ni tolak 3. 7 tolak 3 apa? 4 kan? Tak payah buat tambah tolak pun tak apa. Sebab sini dah ada range. Okay. Cikgu buang tambah tolak. Dah ada range kat atas, tak perlu. Okay. Sama juga dengan 7. So 7 tolak 3, 4. So x adalah 4 bahagi negatif 2. So x adalah apa? Negatif 2. So dia tanya kat sini. Domain. Domain tu x lah. Objek kan? Domain tu apa? Domain tu objek kan? Domain ni apa? Objek. Objek tu apa? X. Sama ni nama dia. Nama dia sama. Domain sama juga. Kita kenali juga sebagai objek. Kita kenali juga sebagai X. So, bila nilai fx sifar, X dia negatif 3 per 2. Dan bila fx dia sama juga 7, nilai X dia negatif 2. Siap lah. Dah. Okey. Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Ada? Okey. Good. Terbaik. Okey. Apa lagi? Oh, lain soalan. Okey, yang tu 4 markah cikgu tengok 4 markah. Ni kamu tahulah 4 markah macam mana dia markah diberi kan. Dah boleh agak dah. Paling-paling cikai kamu agak. Ni 1. Lepas tu ni 1. Ni lagi 1. Ni lagi 1. Dah. Boleh agak dah. Okey. Dia kena pandai agak juga. Kalau tak kamu tak tahu kat mana dia nak buat jawapan. Okey. Dia kena faham baru boleh kan. Dia tak susah jawapan ni kan. Tapi dia macam objek tu kat mana? Image tu kat mana? Jangan keliru dah. Ingat, objek tu apa? Okey, cikgu tulis Objek. Ini sama juga dengan X. Sama juga dipanggil sebagai domain. Satu lagi image. Kita kenali juga sebagai Y. Sebagai juga codomain. Sebagai juga apa? Fx atau Gx atau segala bagai. Nampak tak? So, jangan keliru lah kat sini. Ya? Tu nota lah sikit. Faham kat situ. Okey. Seterusnya, nombor 3. Rajah 3 menunjukkan fungsi fx sama juga x kuasa 2 tambah x tambah 4. Cari nilai h. Macam mana kamu nak cari nilai h? Hello? Tidur berapa? Okey. So, kalau kita nak cari nilai h, kita kena tahu sikit-sikit. Okay, kita kena tahu macam ni. Fx kita adalah sama juga dengan x kuasa 2 tambah x tambah 4. Okey, katalah cikgu masukkan nilai x tu sama juga 3. So, apabila x adalah 3,
maka kita akan dapat 3 kuasa 2. Sebab cikgu nak cari fx dia berapa tau. Apabila nilai dia adalah 3. 3 kuasa 2 tambah dengan 3 tambah 4. Berapa jawapan dia? 9 campur 7, 16. So, kita ada F3 adalah 16. Okey, sekarang dia nak tahu FH. F3 kita dah tahu. FH sama juga berapa? Tu soalan dia. Betul tak? So, macam mana kita nak cari H dia? Dia cakap, bila 3 jadi 16, H pun jadi 16. Maknanya apa kat situ? F3 sama juga dengan fungsi apabila X sama juga dengan 3. Sama juga dengan fungsi apabila dia sama dengan H. Iaitu nilai dia akan menjadi, 16. ya betul. Ni besar ni. Benda ni. Kalau faham yang ni baru kamu boleh buat. Baru kamu tahu. Oh, maknanya FH ni adalah 16. Di mana ia adalah sama juga dengan X kuasa 2 tambah X tambah 4. So, lepas dapat yang ni, kita masukkan dalam bentuk apa kamu dapat? X kuasa 2 tambah X tambah 4 tolak. 16. Ya. Okay, so X kuasa 2 tambah X. Alamak, ni apa-apa? Yes, sama juga sifar. Okay, cikgu padam dulu. Markah-markah apa pula tu? Okay, lepas tu Lepas tu kita cari. Dah nampak dah? cari H. Kita faktorkan. Yes, kita faktorkan nilai X dia. Okay. Soalan lipat. X3 X lipat. Yes. Kan? Kita dapat si positif ni negatif. Betul. X tambah 4 sama juga sifar. Yes, X sama juga negatif 4. Ni X tolak 3 sama juga sifar. X sama juga 3. Dia macam tu gitu. So betul lah. So mana satu nilai X ni? Nilai H ni? Sebenarnya boleh je. Cuba kau masuk. Kau dapat kan memang dapat 16 tu betul lah. Tapi dua-dua ni memang dia lah tu dah kita faktor. So dua-dua adalah nilainya. Negatif 4 pun ya. 3 pun ya. Sebab apa? Dia bukan dia nak minta luas ke apa tak ada kan. Jarak ke tak ada. So dua-dua boleh pakai. Nampak tak? Bila nak pakai negatif kan kadang-kadang kamu tanya. Ni kat sini boleh pakai. Faham ya? Ceria nampak? Bagus, bagus, bagus. Okey, seterusnya. Yang ni yang B. Soalan nombor berapa ni? Tetap B. Tak tahu soalan nombor 4 B lah. Kita nombor 4 ke? Nombor 3. Kenapa dia cakap? Oh, Raja. Oh, okey, okey, okey. Raja 4 menunjukkan graf bagi fungsi gx sama juga modulus 3x tolak 6. Mutlak modulus. Untuk domain yang tu. Ni macam dah buat ni. Macam sama. Oh, tak sama. Lain lah. Ni 15. Tadi 6, 9. Okey. Sekarang soalan yang sama dia suruh tentukan nilai-nilai A, B dengan C. Alah kacang kamu dah terror lah A, B, C. Apa benda lah tanya A, B, C. Macam mana kamu nak cari A? Kat manakah nilai-nilai A, B, C tu? Tu dia dah bagi. A kat situ, B kat situ, C kat situ. Okay, jom kita cari. Mana yang boleh cari dulu sebenarnya? Apabila GX kamu adalah, GX sama juga modulus 3x tolak 6. Dan apabila GX kamu adalah berapa ni? 15. Apakah nilai X kita? Tu dah jawapan soalan dia. Kan? X bernilai yang positif. Kalau kamu dapat X kat sini negatif, jangan ambil. Kita nak pakai positif sebab dia duduk kat kawasan positif. So, 3x tolak 6 sama juga tambah tolak 15. Okay. So, 3x adalah tambah tolak 15. Tolak 6 bawa pergi sebelah jadi tambah 6. So, X adalah 7/3. Betul ke cikgu? Betul lah. So, tambah ke tolak ke dia akan dapat 7/3. So, kita ambil yang tambah je lah. 7/3, betul? Macam tak kena cikgu buat ni. Macam tak kena tak? Mula je 7. Ini kalau kita ambil tambah 1. Tambah.
Ah, tambah, sekejap. Kalau kita ambil tambah, tambah jadi 7/3. Kalau kita ambil tolak, macam mana cikgu buat ni? Salah, 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 salah. Sa- Ya, betul. Kat sini kan? Dia salah kat situ. 15 campur 6 sebenarnya bukan 7 ya. 21 bahagi 3. So, kita akan dapat jawapan dia tambah tolak 7. Cikgu kata tadi, jangan ambil tolak, ambil tambah. Maknanya, bila kita ambil tambah, dia dapat 7. Terima kasih. Lain kali saya bagi tahu lah cikgu duk pelik seorang-seorang. Yang kita duk macam, alah, alah, masuk TV. Tengok tu. Okey, okey. Tak adalah masuk TV kita je, bukan TV orang. Okey, okey. Okey, lepas tu, C kita dah dapat. Kita nak cari benda lain pula. Cari apa? Short sendiri. Pandai kau. Okey. So, macam mana? A ni siapa nak tolong cikgu? Macam mana nak cari A? Ni boleh cari. Apa? Apa kita dapat kat sini? A dia, kita ada X dengan Y. X dia berapa? C? Sifar dah ada nilai dah. Y je kita tak tahu. Betul tak? Dekat Y je yang kita tak tahu itu fx. Perasan tak? So kita nak cari A. A ni sebenarnya Y. Fx kita tu. Kan? X kita dah tahu. So macam mana kita nak buat? Masuklah dalam gx. Sama juga 3x tolak 6 modulus tu kan? Kita nak tahu apa? Nilai gx kita tu. Fx lah pula. Yes. So bila sini adalah sifar. So yang ni jadi sifar tolak 6. Tolak 6 bila kita hilangkan bila kita guna modulus dia akan jadi 6. Maka A adalah 6. Boleh? Okay, good. Siap dah. Satu cerita lagi. Okay, satu lagi. Apa? B. B pun sama je. Kamu dah boleh nampak dah. Siapa yang dapat sifar kat sini? Ini B, X adalah B. Betul. Si Y ni adalah sifar. So, kita dah dapat. Sama je. Masukkan nilai dia dalam mana? Dalam persamaan GX tadi. Iaitu 3X tolak 6. Okey, sekarang siapa yang sifar? GX ni yang sifar. Sekarang kita nak kena cari X. So, modulus bawa pergi sebelah, darab sifar dia jadi sifar, dia tak ada tambah tolak. So, kita 3X sama juga dengan 6. X adalah 2. Betul eh? So, ya. Oleh itu, X ni sama juga dengan B kita tu. Sama juga dengan 2. Dah. Okey, siapa ada soalan? Terima Baguslah kamu, Maulana. Alhamdulillah. Okey, teruskan, teruskan. Kita kan nak laju. Okey, kita cikgu suruh kamu buat homework. Okey, diberi fx adalah modulus 4x tambah 3. Dia suruh cari. Ni kamu boleh buat dah kot. 5 markah. Okey tak? F negatif 5. Alah, Ira terror ni, Ira. Kan? Oh, Ira. Jadi 4 kali apa? Negatif 5 tambah. Yes. So, berapa jawapan dia, Ira? Apa, Ira? Cepat. Jangan biar cikgu tulis. Cepat. Berapa? Salah. Yes. Betul. Yes, betul. Yes, betul. Okay, very good. Okay, nombor B ni. Ha, nilai-nilai X apabila fx sama juga dengan 5. Maksudnya, yes. Itulah maksudnya. Tulis, sentiasa tulis balik formula tu. Kamu isi je lepas tu. Cerita dia memang macam tu sebenarnya. Tambah 3. Ni kan nampak? Cikgu tulis. Ulang-ulang cikgu tulis. Kan cikgu tulis formula ni kan? Cikgu tulis. Lepas tu dia bagi ni. Fx sama juga 5. Kita pun isi lah sini. Fx sama juga 5. Di mana ia adalah 4x tambah 3. Gitu. Kan terror tu kalau tulis macam tu.
Lepas tu modulus bawa pergi sebelah. Dia akan jadi apa? Tambah tolak 5. Yes. Sama juga dengan 4x tambah 3. Sekarang 4x sama juga dengan tambah tolak 5 tolak 3. Dah habis buku ni. So, x adalah tambah tolak 5 tolak 3 bahagi. Ya. Bolehlah kamu cari x. Cari. Apa kali lah x? So, x1 sama dengan apa? X2 sama dengan apa? Kalau kita ambil tambah 5 tolak 3 jadi berapa? 2/4. Maknanya 1/2 lah. Betul? Okey. Kalau kita ambil tolak 5 tolak 3, tolak 8 per. Jadi berapa? Cepat. Mana dah? Karen-karen. Karen-karen otak kena bersambung. Ira sengah. Ira, karen-karen otak kau gimana? Cepat. Bersambung. Hmm. Sebab kamu tak payah pakai kalkulator pun. Cikgu tak pakai pun saja. Koordinat kan. Oh, bagus. Tepat sekali jawapan itu. Cikgu setuju. Okey. So, 5 markah. Ya Allah, sabarlah ni. Macam mana nak cakap 5 markah ni? Bohong mana? 3 markah. Ha. Betul. Macam ni biasa macam ni kan. Biasanya yang ni dia akan bagi satu. Jawapan dia satu. Kemudian macam ni dia akan bagi kat mana tau. Ni kat sini satu. Ni lagi ni satu. Macam tu. Dia biasa macam tu. Macam kalau ini ada dua jawapan dia dua-dua lah markahnya. Tak tahu lah cikgu. Kalau cikgu bagi 3 markah je. So dia bagi 5 tak apa. Halal je lah. Pakai je. Kan bagus kan. Markah percuma. Macam tu anak murid. Okey. So kita dah sampai kepada fungsi gubahan. Cikgu dah tak boleh lama. Nombor 6 macam tu. Lepas tu kita pun selalu nak betul lah kan. Okey. Sebab kalau cikgu bagi banyak pun nanti kamu belehak juga kan. Boleh. Hmm. Mhm. Masuk kelas pecutan macam ni. Tips dia adalah masuk kelas pecutan macam ni. Kena cari orang yang memang dah tahu bantu kamu. Kamu kena ada study group untuk bantu. Kalau tak kamu duk blur seorang. Macam tu. So, mana nota cikgu tu sebenarnya, kalau kamu blur kan, tolong simpan dan buat balik. Nota cikgu berbentuk tulisan macam ni dan juga video. Kalau kamu blur juga, tengok balik dan buat. Lepas tu kalau blur juga, memang kena ketuk kepala lah. Tanyalah cikgu. Takkan tak tahu lagi kan. Macam, cikgu tolong saya ni. Paling best adalah guru kat sekolah kamu. Memang cikgu walaupun tak nak kita kacau guru sekolah. Sebab dia orang kerja banyak. Tapi dia adalah sumber terbaik dan sebenarnya kalau dia jenis orang kata tak sibuk, memang dia akan tolong sebenarnya. Macam tu. Tahu tak? Kalau tak pun kamu saja lah cikgu. Cikgu kan ada 24/7. Tak ada maknanya kalau kamu tak tanya. Betul tak? Tapi untuk bagi kat kamu pemahaman, memang kita kena buat the whole topic. Macam ni lah sekarang. Rasa-rasa faham balik tak apa yang cikgu ajar, tontang-tontang. Faham tak? Kan lebih jelas. Sebab mula-mula tu kita buat mula-mula tu kita nak fahamkan tools dia. Maknanya kita nak faham definisi, kita nak faham macam mana nak guna semua. Kat sini kita aplikasikan saja. Ni cara menjawab soalan. Ni sangat efektif. Cumanya kalau benda-benda macam ni, kelas pecutan, kalau tak faham, masuk kelas pecutan tak ada makna. Tak faham juga. Betul tak? Faham ke? Cikgu cakap. Ya, cikgu cakap bahasa Melayu kok. Bukan bahasa Perancis. Ira okey, Ira faham? Ira pingsan. Ira! Okey, okey, okey. Suara Arif tak dengar? Okey, Ira tak dengar. Suara Arif dengar tak? I see. Okey, okey, okey. Alright.
Kau pergi duduk pasal telinga jangan sebelah buat apa tu. Okey. Okey, nombor 5A. Kita nak buat fungsi gubahan. Diberi fx berapa, fgx berapa. So, dia nak cari gx sahaja. Ni cikgu dah pernah ajar ni dalam kelas ni kan. Nombor 5 mana kau? Okey. So, macam mana kita nak cari gx sahaja? Tengok sini elok-elok. Macam mana conteng ni? Sini. Kita nak cari gx. So, dia bagi fx, dia nak cari gx. Ingat tak cikgu cakap kalau f gx, kita nak buat fgx ni, kita tulis dulu f. Betul tak? Kemudian baru kita tulis gx. But the problem is kat sini. Ya. Dia macam ni. Gx kan, tapi gx dia tak ada. Kita kena cari kat sini. Bermaksud fgx ini sendiri sebenarnya ni. Ni fgx kat sini. Ni ada cikgu bagi latihan, ingat tak, belah kiri dengan belah kanan tu. So ni kan. Yang ni yang belah kiri tu. So kat sini fgx ni kamu dah sumbat masuk kat dalam fx tu adalah gx. Ni sumbat kat sini. Maknanya kejap lagi kamu akan dapat 3 gx. Kan kita sumbat kan gx kat sini kan. Tambah 7. Okey. So kat sini pun samalah fgx dia. Fgx dia kat sini dia dah bagi ni. Iaitu apa? Okey. Boleh tak agak-agak bila dah ada macam ni, boleh tak agak-agak boleh jadi gx? Alah, kesian Ira batu. Biasa Ira bercakap banyak. Tak sempat Arif. Sekarang dia pula batuk, dengar je, kesian. Okey. Ni, lepas tu, tambah 7 ni bawa pergi sebelah jadi tolak. 7. Ni 3 kali gx ni cikgu bawa pergi sini jadi bahagi. Ya, betul. Okey. So, apa jawapan dia? Cikgu buat kat sini. 6x kuasa 2 tolak 3x. Tolak 5 tolak 7 ni tolak 12. So, bila kita bahagi 3, ni bahagi 3, ni bahagi 3, ni pun bahagi 3. Ni dapat apa? 2x kuasa 2 tolak x tolak 4. Yes, itulah gx kamu. Okay, faham ya? Ini dapat 2 markah. Okay, good. Okay, itu cara dia, sebab tu cikgu kata kena tahu yang mana cikgu ajar mula-mula. Itu je. Cikgu bagi. Betul. Tapi ni pun boleh faham lah kan? Yang ni pun tak boleh faham. Betul, betul. Betul. Yang ni sumbat je. Ni sumbat masuk. Ini kalau dia nak cari gx duduk kat sebelah sini. Maknanya kita gx dulu yang kita sumbat masuk. Dan itu yang dia nak cari. Ni cara ni. Kalau dia nak cari fx, kamu kena buat gantian. Gitu. Ingat lagi tak? Yang y sama juga apa-apa x. Gitu. Okay, tak apa. Cikgu tunjuk satu-satu. Hari ni cikgu tak tunjuk banyak. Cikgu tunjuk 6 dulu. 6, 7 soalan je dulu. Nanti kita tambah lagi. Cikgu takut esok kamu pengsan banyak. Okey, apa lagi? Okey, B pula. Maklumat berikut adalah fungsi f dan juga fungsi gubahan f. Kita ada fx sama juga benda ni. F kuasa 2x sama juga yang ni. Gitu kan. So, dia kata cari nilai m dengan n. Alah, kacang je. Macam mana nak cari nilai m, n? Cepat, cepat. Macam mana nak cari? Kejap kawan cikgu tu kalau dia driving, dia akan telefon. Dia cikgu kat Pahang. Dia akan telefon. Saya takut ni dia kata. Kan? Driving malam-malam, anak dara. Okay. So, kita buat tu. Cikgu lah tukang teman. Dia kata cikgu spare part dia. Dia kata. Best friend, best friend. So, itu best friend cikgu. Memang cikgu tak tinggal lah kawan-kawan. Alright. So, kat sini kita ada fx, kita dah anggap saudara sama juga dengan mx tambah n. Macam tu. Kemudian kita ada f2x sama juga dengan 36 x tolak 21. Ini cerita dia, dan menggunakan yang ni kita kena cari apa? Mn.
Kita nak kena, bukan cari X sayang, kita cari M dengan, okey. Sekarang ni, dia bagi fx, dia bagi f kuasa 2x. Okey. Uh, uh, mm, okey, so kita buat ni F kuasa 2x ni, F kuasa 2x ni sebenarnya adalah apa? Dia adalah F x. Ingat tak? Kan? Kita terbitkan. So daripada F, kan? So yang ni f(x) ni, kamu tulis dulu F. Lepas tu fx ni cuba bacakan kat cikgu apa dia fx? Mana jadi datang 6. Tambah N. Okay. So yang ni. Kemudian sekarang anggapkan yang ni sebagai, ni step pertama tadi yang macam tu Step kedua, anggapkan ini adalah fx. Baca sekali lagi fx. Cumanya yang dalam kurungan biarkan kosong. Tu step kedua. Okay, bacakan fx sekali lagi. So apa isi kat dalam ni? Cikgu cakap ambil terus daripada sini. Ingat tak? Drag masuk je. Iaitu mx tambah n. Tak payah tengok tempat lain. Okay, faham ke? Okay. So daripada sini kita akan dapat m kuasa 2x tambah mn tambah n. Okay, kat sini boleh. Okay. Maknanya Arif dengan Ira dah ada f kuasa 2x satu kat sini, satu lagi f kuasa 2x yang diberi. Maknanya ini yang kamu terbitkan, ini yang diberi. Nampak? So, cikgu yang diterbitkan tu adalah F2X. Yang diberi sama juga dengan yang diberi Sama juga yang diberi adalah yang purple. Yang diberi adalah FFX yang cikgu cari kalau purple. Kan? So, kita pun tulislah yang diberi pula. Ini yang dicari Yang purple ni yang dicari. Yang diberi 36X tolak 21, betul? Sama dengan tukar mengatur. Ya, betul. Tambah. Yes, betul. So, nampak tak? Gitu. Ini orang panggil kaedah perbandingan. Yang diberi dan yang kita terbitkan. Kod tak faham lagi? Cikgu buat nota. Ni nama dia F kuasa X yang diberi. Soalan bagi kan? Yang ni F kuasa 2X yang kita terbitkan, yang diterbitkan. Kita yang terbitkan. Based on apa? Based on fx ni. Macam tu. Okey. So sekarang bila kita dah samakan yang diberi dengan yang diterbitkan, kita dapat macam ni. Sekarang apa lagi nak buat? Kita gunakan kaedah apa? Macam itulah cikgu macam okey, faham juga lah. Kan? So, kita kena buat kaedah perbandingan. Bukan gubahan nak. Suka-suka. Perbandingan tau. Salah. Guna kaedah perbandingan. Ya, kena power. Guna kaedah perbandingan. Nak banding apa ni cikgu? Tengok cikgu nak highlight. Yang mana ada X dengan X. So, ini ada X, ini ada X. So, siapa yang sama kat situ? 36 X sama juga M kuasa 2 X. Betul tak? So, X dengan X ni buang lah. Kan? Apa yang ada? M kuasa 2. So, M saja adalah punca kuasa 2, 36. So, M adalah apa? 6. Dah. Dapatlah M. Itu yang pertama. Yang kedua. Tak muat. Okey. Yang kedua nak cari N. Macam mana nak cari N? Alah, senang lah. Kacang lah N. Perbandingan juga kan? So, yang ni tak ada X. Ni pun tak ada X. Jomlah jawab. Apa dia? So, jawapan dia. Mn tambah N adalah juga negatif 21. M dia dah 6. Ganti je lah. 6N tambah N sama juga negatif 21. Betul tak? So, 7N sama juga negatif 21. Setuju tak kat situ?
N sama juga dengan negatif 3. Okey, faham eh? Okey, Alhamdulillah. Okey, so cikgu ada lagi satu. Recording ni ganggu sejam tau. Tak boleh lebih. Okey, so last but not least adalah ni nombor 6. Hmm, okey. Soalan Ha, itulah. soalan tadi macam senang sikit. 5 markah. Sebab dia sebenarnya senang. Tapi kalau kamu pandai sumbat, tak ada confuse. Tengok balik video yang cikgu cakap tu. Macam mana nak sumbat masuk. Step pertama apa, step kedua apa. Cikgu dah cakap ulang-ulang step pertama apa, step kedua apa tu kan. Tu je. Once Arif dah dapat yang tu, boleh buat dah. Okay. Kita buat nombor 6 tu. Habis ni last soalan. Lepas tu kamu boleh pergi tidur awal esok sekolah. Kan? Diberi bila? Oh ya ke? Topik? Ni. Okey lah tu. Okay, buat 3 senang je. Okay. So, kita habiskan dulu buat satu ni. Fx sama juga 2x tolak 5. Dia bagi gx pula sama juga 6x. Dia nak suruh cari gfx. Alah kacang, takkan tak tahu. Okay, g dulu. Lepas tu, bacakan kat cikgu fx je. Baca, baca. Okay, very good. Sekarang, anggapkan ini sebagai anggap ya betul. Anggap sebagai gx tapi yang x tu tinggalkan dalam kurungan kosong. Tinggalkan dengan kurungan kosong. Okay. So bacakan gx. Yes, 6x. Nampak cikgu tinggal kosong. Tapi yang kosong. So yang kosong ni tak apa. Tu dah pandai dah sumbat. Tu je lah. Kekangan yang awak teruk sangat hari tu. Dapatlah. Nampak tak Arif? Buat banyak kali lama-lama dapat. Ulang je. Kamu tak sedar. Repetition. Kamu pun kadang-kadang tak tahu. Kalau dah teruk sangat pemahaman, tak faham kan. If you have to do hard work, then you do hard work. This is hard work lah. Ulang banyak kali. Tapi tak apa finally. Faham tak? Faham. Okay. 6 darab 2, kembangkan saja. 6 darab 2, 12x. 6 darab negatif 5, negatif 30. Okay. So, itulah jawapan dia. Pelan-pelan mabuk lah. Macam nak pergi sekolah sangat dah tu. Nak kena tidur. Okay. Itu je cara dia. Senang. Okay. Dapat 2 markah. 2 markah. Cikgu tolong bagi. Okay. Nombor B ni. Diberi f dan g adalah fungsi dengan keadaan fx sama juga yang ni gx. F gx ini. Cari nilai gx. So, dia bagi fx sama juga 2x tambah 7 f gx. Tadi dia bagi solo apa ni? Apa dia panggil dia suruh cari fungsi kubahan. Dia bagi satu persatu kan. Sekarang dia bagi satu fungsi solo, satu fungsi kubahan. So, so dia nak suruh cari, mesti nak suruh cari yang solo. Ada kata dah, cari yang solo ni satu. Okay, so yang ni 2x tolak 1. Now, apa lagi kita buat? Okay, so kita kena cari gx. Macam mana kita nak cari gx? Macam ni lah nak cari gx. Kita pun tulis f gx ni adalah sama juga dengan f gx tu kita tak tahu kan. Okay. Okay. So yang ini nilai dia apa? FGX ni. 2x tambah 7 kan. FGX adalah 2x. Tapi x kat sini nilai dia apa? G. Sebab x dia adalah GX. So kat sini kita letaklah GX. Tambah 7. Nampak? Gitu. Faham ke? Okay, good. So, sekarang ni kita nak cari nilai GX. So, FGX itself adalah 2x tolak 1 kan? Betul tak? Which is sama juga yang ni lah. 2GX tambah 7. Agak-agak boleh cari tak GX kat sini? Boleh kan? So, GX. GX sama juga 2x tolak 1 tolak 7. Irap, gimana dah senyap? Bahagi 2. Okay, boleh? So, cikgu tulis kat sini. Saya tak muat. So, GX dia adalah 2x tolak 8.
So 2 bagi 2 tinggal X tolak 8 bagi 2 4 biji X. Dah. Okey, ada soalan tak yang? Okey, takat tu je cikgu ajar hari ni. Yang ni semua cikgu bagi kamu latihan dulu. Cikgu rasa dah boleh dah. Yang ni songsang. Fungsi ni dah tak ada dah nak simpan lagi. So cikgu simpan satu kat kamu lah homework. Kod nak buat, kod kenangan. Nanti baru kita masuk fungsi songsang. Okey, takat tu je. Ada soalan tak yang mana-mana? Rasa-rasa faham tak ni semua? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Tapi kena buat revision. Yes, kena. Kalau tak faham, cuba buat. Dan tak faham macam, cikgu ni kenapa ni jadi sifar? Ni kenapa cikgu jadi, just tanya je. Cikgu, kalau boleh cikgu cuba jawab. Kalau cikgu tak jawab, tengoklah video ni. Kan? Tengoklah video ni. Pause. Kalau buat seseorang tak kerti, tengok video sambil tengok video sambil buat. Cikgu rasa insyaAllah okey je. Okey. Sekejap cikgu nak save yang ni. Alright. Selamat mencuba yang lain. Cikgu nak off the recording dulu. Okey.